Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Masih lagi dalam bab yang ketiga. Bab tawaqqi fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-26. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abu Nadhr an Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar qala sami'tu Sya'biyya yaqulu jalastu Ibn Umar sanatan fama sami'tuhu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Wa bi qala haddatsana Al-Abbas ibnu Abdul Azim Al-Anbari qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an ibni Tawus an abihi qala sami'tu Ibn Abbas yaqul inna kunna nahfazul hadith wal hadithu yuhfazu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma idza rakibtumus sa'ba wadh-dhalul fa hayhata. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Abdah qala haddatsana Hammad bin Zaid an Mujahid an Sya'bi an Qarazah ibn Ka'b qala ba'athana Umar bin Al-Khattab ila Al-Kufah wa shayya'ana famasha ma'ana ila mawdi'in yuqalu lahu Sirat. Faqala atadruna lima masyaitu ma'akum? Qala qulna lihaqqi suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihaqqil ansar. Qala lakinni masyaitu ma'akum li hadithin aradtu an uhaddithakum bihi fa aradtu an tahfazu limamshaya ma'akum. Innakum taqdamuna ala qaumin lil Qur'ani fi sudurihim hazizun kahzizil mirjal. فَإِذَا رَأَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَأَقِلُوا الرِّوَايَةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سائب ابن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. Dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Asy-Sya'bi. Aku duduk bersama dengan Ibnu Umar selama 1 tahun. Aku tidak pernah mendengar beliau menceritakan satu hadis pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab menjaga diri ataupun bab teliti dalam meriwayatkan hadis daripada Nabi ini, Imam Ibnu Majah nampak gayanya kita tengok dalam bab ini, hadis-hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Majah ni berupa hadis mauquf, asar daripada sahabat. Asal daripada sahabat, dia bukan kata-kata Nabi, cuma lebih kepada sikap para sahabat dalam meriwayatkan hadis kepada Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat pertama ni Imam Ibnu Majah ambil daripada Abdullah bin Numair ataupun Abdullah bin Muhammad bin Numair daripada Abu Nadhr. Abu Nadhr ni nama dia Hashim bin Al-Qasim bin Muslim Al-Laythi, seorang thiqah mutqin, lagi teguh, thiqatun sabtun. Kemudian ambil daripada Syu'bah bin Hajjaj. Ini pun telah berlalu tentang beliau itu. Syu'bah ambil daripada Abdullah bin Abi Safar, iaitu Abdullah bin Abi Safar seorang thiqah. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in, Ahmad dan Nasa'i. Jadi Abdullah bin Abi Safar mengatakan, aku mendengar Sya'bi, Amr bin Syurahil,
Ini pun telah berlalu juga. Kata Sya'bi, selama 1 tahun ni, aku duduk bersama dengan Ibnu Umar, berada dalam majlis dia, menyertai majlis ilmu bersama beliau. Tidak pernah aku mendengar beliau menyatakan satu hadis pun daripada Nabi. Jadi sebab apa? Abdullah bin Umar juga mengelakkan diri daripada meriwayatkan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat lain yang berhati-hati kerana mereka takut untuk menisbahkan kepada baginda perkataan yang tidak pernah diucapkannya. Jadi kalau kita tengok pada riwayat yang lalu, itu Zaid bin Arqam, bila orang minta pada dia tu supaya cerita hadis daripada Nabi, dia kata kita tua dah, kita banyak lupa dah. Jadi dia menahan diri daripada menisbahkan kata-kata kepada Nabi. Sama juga seperti Ibnu Umar. Cuma kita kena faham di sini, ini tidaklah bermaksud para sahabat mengelak diri daripada menyampaikan ajaran Islam. Tetapi cara dan kaedah mereka berbeza. Maknanya, sahabat seperti Abu Hurairah, dia akan katalah ini hadis Nabi. Kadang-kadang dia tidak dengar sendiri daripada Nabi, dia dengar daripada sahabat lain, tetapi tetap dia kata ini daripada Nabi. Dan itu dipanggil mursal sahabi. Dan sahabat seperti Ibnu Umar ni, oleh kerana dia ni dengar nasihat daripada ayah dia. Dalam riwayat yang ke-28 tu kita baca tadi, Sayyidina Umar kata, akilur riwayah, hendaklah kamu sedikitkan periwayatan hadis. Jadi Ibnu Umar pun melaksanakan perintah daripada Sayyidina Umar ni supaya sedikitkan hadis. Jadi sedikitkan hadis ni maknanya untuk menjaga kualiti hadis lah. Macam kita kata produk barang ni kalau banyak sangat keluar, mungkin kualiti dia tu tidak terjaga. Jadi bila dia dapat sedikit ke ada hak dia, mana sehari tu barang tu buat keluar setakat kita kata macam buat sokok lah. Kalau tukar sokok tu dia buat sokok sehari 10, maka dia dapat jaga kualiti. Tapi kalau dia terlampau nak jaga, nak dapatkan keuntungan, dia buat sampai 100 butir sehari, mungkin banyak sokok tu dia dibuat dengan cara yang cepat, tidak berkualiti. Jadi maksud sahabat di sini, mereka beriltizam. Ada yang beriltizam untuk meminimumkan penyampaian hadis kerana takut tersalah. Ada yang meriwayatkan dengan begitu banyak sebagaimana yang diterima oleh mereka. Mana sebanyak mana mereka terima itu hadis daripada Nabi, mereka pun menyampaikan sebagai itu hadis daripada Nabi. Macam Ibnu Umar di sini, dia akan kata bahawa dia akan mengucapkan kata-kata dia tu pada hakikatnya hadis Nabi, cuma dia tidak menisbahkan kepada Nabi. Mana isi kandungnya tu kata-kata tadi memang daripada Nabi, cuma dia tidak kata ini hadis Nabi. Itu sering berlaku. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa mereka ni cuai dalam menyampaikan hadis kepada orang ramai. Kenapa? Kerana mereka ni tetap bersungguh-sungguh menyampaikan hadis kepada orang ramai tentang perkara wajib, harus dan haram, serta perkara yang patut mereka hindari. Jadi untuk menjaga kualiti periwayatan hadis ni, maka perlu disedikitkan. Semua perkara ini diceritakan kepada generasi berikut mengikut apa yang mereka dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyampaikan hadis tetapi tidak meriwayatkan hadis itu atas nama baginda. Ini nak jagalah. Nak jaga kualiti hadis, takut tersalah. Kemudian riwayat berikut ni daripada Al-Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari. Al-Abbas bin Abdul Azim bin Ismail bin Al-Abbas bin Abdul Azim bin Ismail, kunyah dia Abu Fadal Al-Ambari Al-Basri. An-Nasai mengatakan beliau seorang yang thiqah lagi dipercayai. Abu Hatim mengatakan beliau seorang yang saduq. Mana tak apalah. Kemudian beliau mengambil daripada Abdul Razak As-Sana'ani. Ini imam besar, pengarah kepada Musannaf. Kemudian beliau ni ambil daripada Ma'bad bin Rashid. Ni orang Yaman juga.
Orang yang kuat teguh, perawi Bukhari Muslim juga di Ma'mar. Telah berceritakan kepada kami daripada Abdullah bin Tawus. Abdullah bin Tawus ni bin Kaisan Al-Yamani, Abu Muhammad An-Nasai, Abu Hatim Ad-Daruqutni dan Al-Ijli mengatakan beliau seorang thiqah. Ma'mar berkata, Ayub As-Sakhtiyani berkata kepada saya, jika anda mengembara, maknanya kalau kamu nak cari hadis mengembara, habis pelusuk dunia ni, untuk menemui seseorang yang ni tokoh hadis, hendaklah anda menuju kepada Ibnu Tawus. Kamu pergi cari dia. Maknanya, utamakan dia, kamu akan mendapati hadis yang berkualiti. Dan ini pengembaraan saya menuju kepadanya. Maksudnya saya ni, sekarang ni, kata Ayub, saya nak pergi menemui Abdullah bin Tawus ini untuk ambil hadis daripada dia. Ma'mar berkata, beliau adalah orang yang paling mendalam tentang bahasa Arab, paling alim tentang bahasa Arab, paling mendalam ilmu tentang bahasa Arab dan paling elok akhlaknya. Maknanya di samping beliau mengingati hadis, bahasa Arab pun dia kukuh. Tambah pula dia beramal dengan hadis dia tu, sebab itulah dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Abdullah bin Tawus ataupun Ibnu Tawus ini ambil daripada ayah dia yang bernama Tawus bin Kaisan Al-Yamani, Abu Abdurrahman Al-Himyari pada maula, maknanya maulahum. Maknanya dia tu Al-Himyari bukan dari segi kerabat suku sakat, tetapi dari segi ada walak, ada perjanjian. Dikatakan namanya adalah Zakwan. Zakwan ni maksud dia gotu api tu, pecikai api, ataupun batu yang digunakan untuk menyalakan api. Namanya Zakwan dan Tawus, itu gelarannya. Tawus tu maksudnya burung merok. Abu Zur'ah dan Ibnu Ma'in mengatakan beliau seorang yang thiqah. Jadi Tawus bin Kaisan ni dia ambil daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kami dahulu menghafal hadis. Mana kita ni menjaga hadis, mengambil hadis, mengingati hadis. Dan hadis itu dijaga daripada Nabi SAW. Maknanya Ibnu Abbas ni, dia adalah sirarus sahabah. Pada waktu Nabi SAW wafat tu, umur dia tu 10 tahun dah. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis. Maknanya hadis tu dia ambil, tidak semuanya itu secara langsung daripada Nabi. Maknanya ada hadis-hadis itu dia ambil melalui perantara sahabat yang lain. Seperti Sayyidina Umar. Sebab dalam riwayat pun ada sebut. Ibnu Abbas ni dia tunggu depan rumah sahabat-sahabat. Dia janji nak mari, kata nak mari pagi. Jadi dia pun tunggulah. Selagi sahabat tu tak keluar, selagi itulah dia tunggu. Maknanya dia begitu tekun mencari hadis Nabi SAW. Setelah daripada Nabi wafat, dia ambil daripada sahabat-sahabat. Jadi dia kata di sini, hadis itu dihafaz daripada Rasulullah SAW. Yakni, kami saling mengambil hadis daripada sesama kami tanpa ragu-ragu. Maknanya, Ibnu Abbas dia sebagai sahabat sigar, dia ambil daripada kibarus sahabah. Sahabat-sahabat senior. Macam Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Tanpa ragu-ragu, sebab sahabat ni adalah orang yang teliti. Orang yang menjaga hadis Nabi, ingat betul-betul. Ini menunjukkan para sahabat mengambil berat tentang hadis dan mereka sangat amanah tentangnya seperti mana perhatian mereka kepada Al-Quran. Maka, dia kata kepada orang zaman dia ni, maknanya ramai tabi'in dah. Maka kamu, pokok tabi'in ini, kamu menunggang. Apabila kamu menunggang setiap unta yang liar dan jinak, maka jauhlah. Ini bahasa kinayah. Bahasa sindiran. Maksudnya, nombor 1 tu, yang ni mengambil setiap hadis yang baik dan berpenyakit tanpa penyaringan. Mana kamu ni kuda.
Tak kira. Kalau makanan tu, makanan hok baru masuk, kau hok basi, kau makan belakang. Nombor 17, maksudnya mereka mula meriwayatkan apa sahaja yang sampai. Apa sahaja yang sampai kepada mereka. Apa sahaja yang sampai kepada mereka tanpa membezakan yang sahih dan yang palsu serta tidak membuat penyaringan antara yang benar dan dusta. Maka jauh sama sekali dari dapat dipercayai. Mana kutip belakang. Dalam istilah hadis ni dia panggil hatibul lail. Orang yang cari kayu api pada waktu malam. Dia kutip manalah. Maknanya asal ada dalam kitab, dia ambil. Asal ada dalam kitab, dia ambil. Lepas tu sibuk cerita kat orang lah. Tanpa dia faham, tanpa dia meneliti kesahihan hadis. Macam hadis, dia boleh, orang tu boleh tafsir hadis tu, dia kata 3/3 1900 berapa tahun dulu dah. Khalifah. Khilafah Utsmaniyah tu jatuh pada tahun 3/3 1924. Jadi sekarang ni 3/3 2024. Mana 100 tahun. Mana akhir tu saya mau jadilah tahun ni. Kalau kita fikir boleh hadis tu betul hadis Abu Daud. Tapi apa kita faham dengan tahun Masihinya? Nabi pakai tahun Masihi kok. Dan 100 tahun tu tidak sebenarnya tepat tarikh. Ya, 100 tahun tu takriban lebih kurang. Sebab bila kita ngaji hadis ni, angka tu dia panggil ada angka li tahdid, ada angka li taksir untuk menetapkan mana tak kurang tak lebih, itu li tahdid. Ada untuk menyatakan banyak. Email ada 73 cabai lebih. Maknanya sangat banyak cabai email. Dan ada angka tu li takrib untuk menunjukkan lebih kurang. Main sekitar tu je. Macam hadis. Ada hadis sebut 40 hari. 40 hari tu kejadian janin tu nutfah alaqah mudghah tu 40 hari. Lepas tu hak ruh tu ada kata 42. Jadi itu takrib lebih kurang. Tempoh dia tu. Jadi riwayat yang kita jumpa dah, kita kena sampaikan dengan tepat. Sahih dulu, kemudian pemahaman yang tepat. Jadi betul dah. Ada setengah daripada asatizah kita kata menyampaikan hadis yang sahih dengan makna yang tepat. Lagu tu sepatutnya. Jadi makna yang tepat itulah berdasarkan kepada kaedah, berdasarkan kepada usul, berdasarkan kepada dawabit, qawaid yang ditetapkan oleh ulama. Jadi kalau lagu tu kita tak boleh nak ambil dah. Sebab itulah Ibnu Abbas kata hayhat, jauhlah. Jauhlah, mana jauhlah nak dibandingkan dengan sahabat yang teliti. Kamu ni tak teliti. Ikut dan kutip. Tak boleh ada sikap lagu tu. Jadi dalam perumpamaan yang dibuat oleh Ibnu Abbas di sini, asal makna zalul ialah unta yang mudah untuk ditunggangi. Lalu ia menjadi pilihan yang dan disukai. Manakala ashab itu ialah unta yang suka ditunggangi, lalu ia tidak disukai. Maka demikianlah riwayat yang benar dicari dan riwayat yang didusta dan ditinggalkan. Maknanya Ibnu Abbas ni buat perumpamaan, riwayat yang sahih ni, itulah yang kita cari, ibarat seperti unta yang jinak. Jadi, tak payah basah lah. Mana dia ni tahan boleh. Mana tidak kata jadi lembab, letih, lapar, dahaga, kakak berhenti. Sepuluh kata lah. Kalau kata kita ni jalan meta kena berhenti sejuk. Nak tunggu dia sejuk temperatur naik. Penat jalan lagu tu. Ataupun kata ni kita nak lagu mana boleh bergerak dengan dia tu dengan mudah. Nisbah kepada zaman sahabat dulu unta sebagai kenderaan. Kalau nisbah pada kita ni kereta. Jadi hak mana mudah kira payah bahasa, hak itulah ia menjadi patut dibuat penilaian. Jadi ibarat hadis lagu itulah. Hadis-hadis yang tidak sahih itu maknanya hadis yang tidak disukai. Orang tak tepi.
Diterima hadis yang sahih saja. Itu ibaratnya seperti unta yang jinak. Jadi bila masyarakat sekarang ini ataupun guru-guru agama, ya tidak ada sifat penyaringan, tidak ada ketelitian ni, dia kutip belaka, dia menyampaikan apa saja yang dia temui, maka itu jauh daripada cara sahabat dulu. Cara Ibn Abbas dulu, mereka ambil hadis daripada para sahabat, dan sahabat itu dipercayai, tapi kamu ni tidak mengenal orang, ambil belaka. Jadi seolah-olah kamu ni ikut dah. Sama seperti orang yang cari kayu api pada waktu malam. Hatibul lail. Mungkin dia nak ambil kayu tu. Berapa gaulah. Ataupun kalau dia buat balik tu, tengok pagi esok repuk tu. Tak boleh nak buat kerja tu. Ataupun kayu tu, bukan jenis kayu yang sesuai untuk digunakan sebagai kayu api. Jadi begitulah hadis ni. Kalau hadis itu hadis tidak sahih, maka kita tidak boleh guna dia. Pedoman daripada asar ini, daripada kata-kata Ibn Abbas ini, yang pertama, tidak mungkin hadis itu diambil daripada bukan ahlinya. Maknanya kalau orang itu tidak menyaring, tidak ada penelitian, ni hadis sahih, ni hadis dhaif, maknanya dia tidak ahli. Sebab ahli dia ni, ahli hadis adalah orang yang dapat membezakan status hadis, tahap hadis, ataupun kitab hadis. Jadi macam kita, bila kita ngaji ni, nak ambil hadis, kita ambil daripada sumber asal lah. Sumber asal tu maksudnya ada sanad. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, apa semua. Jangan ambil hadis tu daripada kitab. Ya, bukan kitab hadis. Macam kita ambil hadis, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Maksud salah aku tu. Bukan kita menafikan keilmuan Imam Ghazali, tetapi dari segi disiplin. Dari segi disiplin takhrij hadis, pengambilan hadis, dia kena ambil hadis tu daripada kitab yang bersanad. Ada sanad. Kalau dia kata hadis ni riwayat Imam Syafi'i dalam kitab itu betul, sebab Imam Syafi'i dia sebut hadis tu secara bersanad daripada Imam Syafi'i itu sampai kepada Nabi. Kalau dia ambil riwayat ni, dia kata ni dalam tafsir Tabari. Hadis ni dalam tafsir Tabari. Itu betul, sebab dalam tafsir Tabari itu sampai kepada Nabi. Tapi kalau dia kata dia ambil riwayat ni daripada kitab Jalalain, itu tak tepat. Ni ambil daripada Hasyiah Jalalain. Contoh dia Hasyiah apa ni? Sawi. Tak boleh, sebab Hasyiah Sawi, walaupun dia syarah kepada Jalalain, dia bukan kitab hadis. Sebab dia hanya menyebut riwayat, dia tidak ada penyaringan pun. Jadi kena faham hadis peling. Jadi ahli hadis ni Allah orang yang dapat membezakan antara hadis sahih dan tidak. Yang kedua, apabila manusia tidak amanah dalam periwayatan, maknanya diketahui bahawa orang ni ikut dia kutip kitab. Dia kata ada faham ni. Dia dalam apa? Ni apa ni, dalam kecil ni. Pendrive. Ada dalam pendrive dah. Ada ni dalam maklumat sulit ni. Dokumen rahsia. Tak boleh pakai gitu tu. Jadi bila kita nak membetulkan satu fakta ataupun satu riwayat, maka kita kena tunjuk. Tak boleh. Dia bukan jenis maklumat classify sulit ni. Tak, sebab kita ayat ada. Kita claim dah satu benda, maka kita kena kemukakan bukti. Jadi bila manusia tidak amanah dalam periwayatan, mengambil daripada sumber yang tidak diketahui dan menyampaikan apa saja yang sampai kepadanya, maka orang itu hendaklah ditinggalkan. Tak payah kita nak kutip ilmu daripada dia. Orang yang ramai lagi, hak yang jujur, amanah, yang menjaga ilmu. Mana tak rugi kita pun, kalau kita tak dengar syarahan dia. Yang ketiga, pendustaan yang dilakukan oleh seseorang dalam periwayatan dan percakapannya menyebabkan hadis daripadanya tidak boleh diambil. Itu display dia. Maknanya terbukti. Macam orang ni berigak dah bahawa dia berdusta atas nama Nabi, maka orang ni dikatakan sebagai kazab. Tak boleh ambil riwayat pada dia. Begitu juga orang ni terbukti dia ni
Dalam percakapan biasa dia berbohong. Dah. Jadi kita pun tak agak. Dia ni oleh kerana macam menjadi darah daging dia ni berdusta, kecek tak betul. Jadi kita nak percaya ke tidak? Dia tu dalam, kalau dia menyampaikan hadis, maka orang seperti ini dikatakan sebagai muttaham bil kadzib. Dia dituduh berdusta dalam hadis. Maknanya setakat ni belum terbukti lagi dia berdusta atas nama Nabi, tetapi dia bercakap berdusta tu telah terbukti. Itu dipanggil muttaham bil kadzib. Maknanya ulama hadis kita ni dia telah buat kaedah dengan begitu teliti. Bila seorang tu sabit tidak amanah, ada berdusta atas nama Nabi, maka daripada awal lagi tidak diterima riwayat dia. Samalah juga dia ni, bila terbukti berdusta dalam percakapan biasa, dan walaupun belum terbukti dia berdusta atas nama Nabi, maka orang ni pun dikira sebagai orang tertuduh berdusta, jadi dia pun tidak boleh kita nak ambil hadis. Itu sikap Ibnu Abbas. Kemudian riwayat yang ke-28 ni, riwayat daripada Ahmad bin Abdah bin Musa Ad-Dabbi, Abu Abdillah Al-Basri, An-Nasai, Abu Hatim dan Ibn Hibban mengatakan beliau seorang yang thiqah. Beliau mengambil daripada Hamad bin Zaid, Hamad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi, Abu Ismail Azra Al-Basri, Ibnu Mahdi, yakni Abdurrahman bin Mahdi berkata, aku tidak pernah melihat di Basrah seorang yang lebih mengerti hadis, lebih hafaz hadis, lebih alim tentang sunnah dan lebih faqih, lebih mendalam ilmu fiqh dia tu berbanding dengannya. Ahmad mengatakan beliau adalah salah seorang imam bagi orang Islam. Mana bila imam ni tak boleh nak tag dah, macam Imam Malik, Imam Syafi'i apa semua tu tak boleh nak tag dah. Kemudian Hamad bin Zaid ni diambil daripada Mujalid. Mujalid ni kita baca dah biografi dia tu dalam hadis pada nombor yang sebelah. Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani, dia dhaif. Jadi riwayat ni dia ada masalah sikit. Sebab ada Mujalid ni dhaif. Beliau mengambil daripada Sya'bi, daripada Qarazah bin Ka'ab. Qarazah bin Ka'ab ni sahabat jugalah, sahabat Ansari Al-Khazraji. Jadi kata dia, Umar Al-Khattab telah menghantar kami. Mana dia ada berapa orang telah dihantar oleh Umar pergi ke Kufah. Sebab kita tak bus ini, Qarazah bin Ka'ab ni dia menjadi wakil Sayyidina Umar di Kufah. Begitu juga Sayyidina Ali pun melantik dia sebagai wakil juga di Kufah. Maknanya dia menjadi gubernur di Kufah tu di bawah Sayyidina Umar dan juga di bawah Sayyidina Ali. Bila mana Ali pergi ke peperangan Siffin, Ali pergi ke Siffin ni dia ada sekali. Jadi dia orang kanan Sayyidina Ali juga ni. Jadi bila dia pergi itu, Ali telah melantik Abu Mas'ud Al-Badri untuk menjadi gubernur di Kufah pada waktu itu. Qarazah ni dia sempat menyertai peperangan bersama dengan Sayyidina Ali. Dan dia meninggal dunia di Kufah semasa pemerintahan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali lah sembahyang jenazah dia. Tapi ada yang kata beliau meninggal dunia ni ketika pemerintahan Mughirah bin Syu'bah di Kufah, di awal pemerintahan Muawiyah. Tetapi pendapat yang pertama lebih sahih. Itu kata dalam kitab Al-Isti'ab, Al-Isti'ab oleh Ibnu Abdul Bar. Maknanya Qarazah ni dia sahabat juga, Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi Sayyidina Umar ni dia iring dia, mengiringi kami. Mana bila jalan tu dia kecek lah, ngata lah, kalau bahasa kita ngata. Maknanya bila orang tu bermusafir,
Kita tidak kata gilah munggi. Tak, kita iring dia juga. Jadi Sayyidina Umar sebagai khalifah, dia mengiringinya. Famasya ma'ana. Dia berjalan bersama dengan kami sehinggalah pada satu tempat yang dipanggil sebagai Sirak. Ni kawasan Madinah lagi ni, lebih kurang 3 batu. Jalan menuju ke Iraq. Jadi Sayyidina Umar pun tanya pada dia, tahukah kamu apa yang menyebabkan aku berjalan bersama dengan kamu sampai jauh 3 batu ni? Qarazah bin Ka'ab berkata, kerana hak persahabatan dengan Rasulullah. Sebab kamu sahabat, aku pun sahabat juga. Jadi sama-sama sahabat Nabi ni dia kena memuliakan. Begitu juga atas dasar sahabat Ansar. Aku ni orang Ansar. Kamu muliakan aku. Jadi Umar pun berkata, aku berjalan bersama kamu kerana ada satu hadis yang aku nak ceritakan kepada kamu. Dan aku ingin kamu menghafalnya kerana perjalananku bersama kamu. Maknanya, bila-bila aku jalan ni, aku nak cerita kepada kamu hadis Nabi, dan kamu dapat ingatlah ketika bersama dengan aku ni. Jadi Umar pun pesan. Dia tak sebut hadis mana di sini. Tak sebut hadis mana. Cuma Sayyidina Umar kata di sini, sesungguhnya kamu akan datang kepada satu kaum. Kamu akan bertemu dengan satu kumpulan ni. Kepada satu kaum kerana Al-Quran di dalam dada mereka mendidih. Seperti periuk yang mendidih. Mana ini bahasa kinayah. Maknanya kamu akan bertemu dengan satu kumpulan nanti di Kufah ni, orang yang begitu memberi perhatian kepada Al-Quran, yang mana mereka ni sentiasa membaca Al-Quran. Jadi bunyi mereka baca Quran tu macam gelegok minyak ataupun gelegok air dalam periuk. Ataupun dalam riwayat lain menyebut macam suara dengungan lebah, berong gitu. Mereka sentiasa membaca Al-Quran. Supaya kita pergi kat budak-budak ngapal Quran lah. Dia tengah ngaji tu, bunyi. Jika mereka melihat kamu, mereka akan memanjangkan leher-leher mereka pada kamu. Maknanya mereka menunjukkan minat yang begitu tinggi untuk mendengar hadis daripada kamu ni. Mereka menghulurkan leher-leher mereka untuk mengambil ilmu daripada kamu. Sebab kamu ni sahabat Nabi. Jadi bila mereka ni tahu bahawa kamu ni sahabat Nabi, jadi pakak memberi perhatian untuk mendengar hadis daripada kamu ni. Begitu juga mereka ni akan menerima apa saja yang diperintahkan, yang diputuskan oleh kamu kepada mereka. Maknanya mereka adalah golongan yang taat kepada pemimpin. Itu gambaran yang disebutkan oleh Sayyidina Umar kepada Qarazah bin Ka'ab ini sebagai pesanan. Kemudian kata Sayyidina Umar, wahai para sahabat Muhammad, waqalu, mereka berkata, kena betul tu. Mereka memanjangkan leher mereka kepada kamu semua. Seraya mereka berkata, jadi jalan dah. Mereka akan berkata. Seraya mereka akan berkata. Maknanya mereka ni, dalam keadaan Allah tekuk mereka kepada kamu ni, mereka berkata, wahai sahabat Nabi. Wahai sahabat Nabi. Maknanya ceritakanlah kepada kami hadis Nabi. Jadi Sayyidina Umar pun kata, maka bila begitu, sedikitkanlah riwayat hadis daripada Rasulullah SAW, dan aku turut bersama dengan kamu. Maknanya Sayyidina Umar ni memerintahkan supaya sedikitkan riwayat. Maknanya tak perlu kamu ni menyebut sikit-sikit hadis, sedikit hadis. Kena berwaspada juga. Takut-takut kamu ni menyampaikan atas nama Nabi, padahal itu bukan daripada Nabi. Ataupun kamu ni banyak sangat meriwayatkan hadis, takut-takut tidak terjaga. Kemudian Sayyidina Umar kata, wa ana syarikukum. Aku ni bersama dengan kamu. Nombor 114 tu, aku juga berbuat demikian, maksud dia.
Mana aku pun juga menyedikitkan riwayat. Ada juga tafsir yang lain dia kata, aku juga akan mendapat pahala lah juga. Maknanya aku turut berkongsi dengan kamu, maknanya aku dapat pahala juga kerana aku memberi panduan lagu ni. Tapi yang lebih tepatnya, lebih munasabahnya, aku turut bersama dengan kamu ni, maknanya aku seperti kamu juga. Maknanya, jangan kamu rasa sedih kalau aku suruh kamu ni sedikit ke riwayat hadis. Kerana aku pun juga mengamalkan cara yang sama juga, menyedikitkan riwayat. Tak banyak menyampaikan hadis daripada Nabi. Sebagai berhati-hati. Jadi seolah-olah Ibu Sayyidina Umar ni pesan, jangan kamu terpedaya oleh kerana mereka ni, tempat kamu pergi ni nampak sangat berminat untuk terima hadis daripada Nabi. Jadi kamu oleh kerana nampak mereka ni begitu berminat pada hadis Nabi, jadi kamu pun menyampaikan hadis Nabi ni dengan begitu banyak tanpa menjaga kualiti. Tidak menjaga ingatan kamu. Sehingga kamu mengabaikan perkara lain. Kena mengambil kira jugalah. Menyampaikan hadis satu perkara, menghuraikan hadis tu satu perkara juga. Memberi nasihat, kena mengambil kira juga. Jadi aku turut bersama dengan kamu ni, aku juga menyedikitkan periwayatan hadis. Kerana sikap berhati-hati. Ini kerana terlalu banyak meriwayatkan hadis dibimbangi, tersilap dan terlupa kerana tidak sempat membuat rujukan dan mengulang kaji. Mana kena semua lah, maknanya kita baca dalam sirah sahabat, sirah perawi-perawi hadis ni, macam Abu Hurairah. Malam tu, dia tidur, dia bangun untuk baca hadis. Mula kaji hadis dia tu, dia ingat, sebab dia tulis juga hadis. Dan dia semaya tahajud. Dia bahagikan malam dia tu kepada 3 bahagian. Satu untuk dia tidur, satu untuk ulang kaji hadis, satu untuk semaya tahajud. Jadi perlu seorang tu untuk buat kaji, buat rujukan lah. Cek situ, cek sini. Kalau kita baca juga cara orang panggil manhaj sahabat dalam periwayatan hadis ni, Sayyidina Umar ni dia pesan. Macam satu polisi bagi dia tu. Tak boleh banyak menyampaikan hadis. Sebab nak jaga. Sebab itulah dia minta persaksian 2 orang. Hadis kamu sebut ni. Siapa dia hak dengar juga. Orang baca hadis. Siapa dia tu? Sahabat tu dia panggil sahabat Abu Waqqas. Dia kata, Sayyidina Umar kata pada dia, mu mari. Esok aku nak jumpa. Jadi sahabat ni pergilah. Dah. Wisadah 3 kali tak jawab, dia pun balik. Bila dia balik, Sayyidina Umar tanya, mana tak mari? Dia kata, aku dengar hadis ke, wisadah 3 kali tak jawab, kena balik. Jadi dia pun kata, siapa dia? Siapa dia yang turut sama meriwayatkan dengan kamu hadis ni? Aku nak saksi. Maknanya Sayyidina Umar buat syarat yang ketat, polisi yang ketat. Dalam periwayatan hadis ni, dia tidak akan terima satu hadis tu melainkan ada mutabik, ada sokongan lain. Tak boleh bersendirian. Sebab dia nak jaga. Supaya orang ni tidak mudah sangat menyampaikan hadis atas nama Nabi. Riwayat ni adalah dhaif kerana terdapat dalam sanadnya itu Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani. Jadi tentang Mujalid tu baca dah pada hadis nombor 11. Bagaimanapun Mujalid tidak bersendirian dalam meriwayatkan daripada Sya'bi. Kerana ada yang menjadi mutabik kepadanya. Kerana ada yang menjadi mutabik padanya. Ini kerana Bayan, nama mutabik itu Bayan bin Bishr. Kerana ada Bayan bin Bishr. Kerana Bayan bin Bishr menjadi mutabik kepadanya dan beliau seorang yang siqah. Itu tinggal dia. Kerana Bayan bin Bishr menjadi mutabik kepadanya, maknanya Bayan pun juga meriwayatkan daripada Sya'bi. Al-Hakim dalam Mustadrak meriwayatkan asal ini daripada Ibnu Uyainah, daripada Bayan bin Bishr Al-Ahmasi, daripada Sya'bi. Kata Al-Hakim, ini adalah hadis yang sahih sanadnya dan mempunyai banyak tarik. Mana sahih jugalah. Walaupun ada mujalid di sini. Maknanya dalam hadis ni, dalam riwayat ni tidak bergantung pada mujalid, tapi
kita bergantung kepada tarik yang lain. Tarik Bayan bin Bishr daripada Sya'bi, daripada Qarazah bin Ka'ab. Abu Musa Asy'ari. Musa Asy'ari. Kemudian riwayat yang terakhir dalam bab ni, iaitu Imam Ibn Majah meriwayatkan daripada Muhammad bin Bashar Bundar. Ini telah berlalu dah cerita dia tu. Daripada Abdurrahman bin Mahdi, sahabat Imam Syafi'i. Daripada Hamad bin Zaid tadi. Daripada Yahya bin Sa'id al-Ansari. Daripada Sa'id bin Yazid. Sa'id bin Yazid ni, Sa'id bin Yazid bin Sa'id bin Thumamah al-Kindi. Beliau seorang sahabat dan yang paling akhir meninggal dunia di Madinah, iaitu pada tahun 91 Hijrah. Kalau Anas bin Malik tu sahabat paling akhir meninggal di Basrah. Sa'id bin Yazid ni paling akhir sekali meninggal di Madinah. Jadi kata dia, aku menemani Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik ni Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan dalam syurga. Masuk dalam syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Abi Waqqas tu namanya Malik. Dari Madinah ke Mekah. Sama ada nak buat haji ataupun buat umrah. Dan aku tidak mendengar beliau membacakan satu pun hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia tak mudah. Bukan kata dia ni tak ada hadis dia ingat tak, tapi dia bimbang. Sebab ingatan tu boleh jadi dia tidak ingat dah, ataupun ingatan tu boleh jadi telah mengkhianati dia. Di sini nombor 117, sikap berhati-hati golongan salaf. Yang ni sahabat dan juga tabi'in dalam menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana bima tersalah dan termasuk dalam ancaman. Ancaman ini akan ada dalam bab berikut nantilah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Menjadi kebiasaan dan kemestian kepada para sahabat berwaspada dalam periwayatan hadis. Walau bagaimanapun mereka tetap menerangkan kaedah dan hukum syarak. Hukum hakam tu mereka tetap beritahu pada anak-anak murid mereka, generasi mereka tabi'in. Cuma mereka tidak secara langsung sebut ini hadis daripada Nabi. Mereka juga memberi nasihat dengan penuh hikmah dan semuanya itu bersumberkan kepada hadis Rasulullah SAW, meskipun mereka tidak menyatakan itu hadis Nabi. Mereka tidak mudahlah nak kata ni hadis Nabi. Sebab itulah kalau dalam bab meriwayatkan hadis dhaif ni, kita tak boleh kata Nabi bersabda, kita kena kata diriwayatkan. Ada diriwayatkan. Ada diriwayatkan bahawa Nabi bersabda. Lain dengan kita kata Nabi kata. Kadang-kadang setengah orang kan dia tak cuma dia kata Islam membenarkan, Islam menganjurkan. Sedangkan itu pendapat peribadi dia. Sepatutnya dia kata saya berpendapat. Dah. Berdasarkan kepada kaedah ni ataupun dalil ni, boleh kita nak buat sekian-sekian. Jadi itu tertib. Macam juga imam-imam ni, bila mana mereka nak hukum benda ni haram, benda ni tak halal, mereka kata benda ni tak harus. Istilah yang guna. Aku berpendapat bahawa benda ni tak boleh. Dia tak tahu kata ini haram. Sebab haram tu berat tu. Sebab penentuan halal haram ni Allah Ta'ala saja. Jadi itu sikap ulama salaf dahulu, mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis daripada Nabi. Begitu juga mereka berhati-hati dalam menghukumkan satu perkara tu. Mereka tidak terus mengatakan atas nama Islam ataupun benda tu halal haram. Cuma mereka kata aku berpandangan ini tidak harus. Ini dianjurkan. Kena beringat. Kemudian bab berikut ni, bab at-taghliz fi ta'ammudil kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.